Assalamualaikum kepada semua sahabat-sahabat Tirai Mistik. Pada episod yang pertama ini, saya akan berkongsikan 3 pengalaman seram yang pernah saya alami dulu. Kisah yang pertama terjadi di blok rumah lama saya. Dari kedai kopi nak ke blok rumah lama saya harus melintasi satu kapak. Semasa saya berjalan tu menuju ke blok lama saya, tiba-tiba saya terdengar bunyi kucing mengiau seperti nak menerkam sesuatu. Dia sedang mengiau seperti nak bergaduh. Okey, dekat blok rumah lama saya ni, dekat lift lobby tu ada 3 lift. Lift A, B dan C. Pada masa tu, kucing ni dia sedang memandang ke arah lift A. Dia mengiau seperti nak menerkam. Dengan perlahan saya jalan ke arah kucing tu. Saya melintas di tengah-tengah di antara lift A dan kucing tu. Saya pun pandang ke arah lift A tu, tapi saya tak nampak apa-apa. Kebetulan pada masa tu lift A tak ada di lantai 1. Pintu lift tu dia jenis yang ada cermin, yang luar boleh nampak dalam, dalam boleh nampak luar. So kalau lift tak ada dekat lantai 1, ibarat kita boleh nampak ke dalam tu lopong je. Saya pun tak fikir apa-apa masa tu. Saya terus naik ke rumah. Baru terdetik dalam hati saya, kucing tu mengiau seperti nak menerkam sesuatu, walhal tak ada apa-apa pun depan pintu lift A tu. Barulah saya terfikir, mungkin kucing tu ternampak sesuatu yang saya tak nampak pada masa dan ketika itu. Sampai sekarang saya masih ingat kisah seram yang terjadi di lift lobby rumah lama saya. Kisah yang kedua ni, masa tu saya dengan 3 lagi kawan saya, kita pergi melepak dekat park connector yang berhampiran dengan Simpang Bedok. Dekat park connector tu ada sebatang longkang besar. Berhadapan dengan park connector tu ada rumah banglo. 3 kawan saya duduk dekat lantai park connector tu dan saya duduk di atas kerusi batu. Sedang saya tengok ke arah banglo, rumah banglo tu, saya terpandang satu burung putih macam burung flamingo sedang terbang ke arah atas rumah banglo tu. Burung tu pun hinggap ke antena atas rumah banglo tu. Masa tu saya tak ingat apa yang saya sedang fikirkan. Tiba-tiba mata saya ni tertumpu kepada burung tadi yang hinggap dekat antena atas rumah banglo tu. Sedar tak sedar, burung tu kelihatan seperti meninggi dan terus meninggi sehingga mencapai ketinggian manusia. Jadi apa yang saya nak katakan adalah burung tu dah berubah menjadi seperti seseorang yang bertenggek berdiri atas antena tu. Secara logik, kalau benda berat menghempap antena tu, pasti antena tu akan jatuh. Melihat kejadian tu, saya pun kuis kawan saya yang tengah duduk dekat atas lantai ni dengan kaki saya. Saya kuis suruh dia duduk tepi saya dekat atas kerusi batu tu. Saya pun bisik dekat dia, kau tengok dekat atas banglo tu. Lepas dia nampak apa yang saya nampak, dengan cepat dia bilang kepada yang lagi 2 tu, yuk jalan daripada sini.
Jadi kita semua dengan tergesa-gesa meninggalkan tempat tu. Alhamdulillah tak ada apa-apa yang terjadilah selepas kejadian tu. Selepas kita keluar daripada park connector tu, kita pun singgah minum di salah sebuah kedai kopi yang berada di Simpang Bedok. Kisah yang ketiga ni terjadi kepada saya semasa saya sedang menjalani perkhidmatan negara. Selepas pukul 10 malam, kawasan kamp akan menjadi sunyi. Kebetulan pada malam tu, saya terasa badan saya ni macam nak demam. Jadi saya pun makan ubat. Lepas makan ubat terus saya tidur. Lights off pukul 10. Jadi semua tidur. Kerana keesokan harinya kita nak menempuh latihan berat lagi. Dalam pukul 1 lebih pagi, saya terjaga, terasa nak buang hajat kecil. Saya pun kejut kawan saya yang berada dekat sebelah katil saya ni. Saya kejut dia. El, teman aku sekejap, aku nak pergi toilet. Dia pun macam menggeliat gitu. Lepas tu saya tengok dia tidur balik. Saya kejut lagi. El, teman aku lah. Dia tak menjawab. Jadi saya tahulah yang dia dah penat sangat. No choice, saya pergi seorang. Koridor gelap. Daripada bang saya nak ke toilet, saya kena lintas lagi satu bang. Saya pun jalan pelan-pelan kerana pada masa tu saya terasa badan saya pijar sangat. Setibanya saya dekat toilet, saya pun hidupkan lampu. Toilet dekat camp ni, sebelah kiri semua jamban, sebelah kanan tempat orang mandi. Jadi saya pergi yang sebelah kiri. Tengah saya buang hajat kecil tu, tiba-tiba kedengaran seperti suara kanak-kanak sedang mengekek. Kekekan tu datang daripada hujung toilet tersebut. Dekat hujung toilet tersebut terletaknya balkoni untuk mencuci baju. Di situlah ditempatkan mesin cuci baju. Balkoni tu memandang hutan. Dan hutan tu adalah tapak tanah perkuburan orang Islam. Saya memandang ke arah balkoni tu. Saya ingatkan ada kawan-kawan yang nak ajak gurau ke. Jadi selepas saya terasa bulu roma meremang, dan saya rasa itu bukan kawan-kawan saya. Kerana saya tahu kawan-kawan yang dari bang-bang yang lain semua tengah tidur. Masing-masing semua penat. Akhirnya selesai hajat kecil tu, saya pun cuci tangan. Saya bergegas keluar daripada toilet tu sambil mencapai switch. Saya matikan lampu toilet. Dari toilet tu saya berlari masuk ke bang saya. Saya pun selubung dengan selimut. Sampailah pukul 5.30 pagi tu, kawan-kawan kejut untuk pergi bersenam. Tapi saya memang dalam keadaan demam panas, tak dapat nak bersama dengan diorang semua. Itulah kejadian yang terjadi kepada saya waktu saya menjalankan perkhidmatan negara. Itulah 3 pengalaman seram yang dapat saya kongsikan kepada sahabat-sahabat Tirai Mistik. Nantikan episod yang seterusnya. Terima kasih dan jumpa lagi. Assalamualaikum.